Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المزيل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة إلى أرواح والدنا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات التي أما على النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين.
رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ni waktu duha ni kita sambung kuliah kita kitab Qalbun Salim. Kitab syarah bagi penawar bagi hati. Muka surat 348. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur sebab kitab ni dah hampir separuh, lebih pada separuh dah kita dah baca. Jadilah sekurang-kurangnya mudah-mudahan dapat kita habiskan kitab ni, baca kitab ni dapat kita habiskan. Nak baca sendiri ni kadang-kadang tak terbaca. Baca separuh, lolak. Lagi tu kita bila bacanya dia ni sikit, faham sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 348. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kata pengarang kitab daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kita tengok Sayyidina Jarir tu siapa? Dilahirkan di Madinah. Sayyidina Jarir ni dilahirkan di Madinah. Maknanya dia Sayyidina Jarir ni bukanlah orang Muhajirin, ya? Orang Ansar. 15 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Berasal daripada suku Khuzraj. Aus, Khazraj. Kan sebelum hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kaum ataupun suku Aus dan Khazraj ni susah nak berbaik. Tapi bila datang Islam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menyatukan dua suku, iaitu Aus dan mempersaudarakan suku Khazraj. Aus dan Khazraj. Suku ni pun susah agak kan. Dia sentimen tu mesti ada dia. Negeri pun ada sentimen juga kan. Negeri ni dengan negeri ni, kalau boleh dia nak orang negeri dia je. Jadi sentimen tu mungkin sifat tu ada, cuma Islam ni menyatukan. Laisa minni asabiyyah, laisa minni man da'a ila asabiyyah. Bukan di kalangan aku, Nabi kata, yang menyeru kepada asabiyyah, perkauman. Jadi Sayyidina Jarir bin Abdullah ni dia berasal daripada suku Khazraj, sahabat yang mempunyai sifat kepimpinan dan banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 1540 banyak hadis. Ikut serta dalam semua peperangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar dan perang Uhud, kerana waktu itu dia masih kecil. Perang Badar ni perang yang pertama. Dia kecil lagi. Meninggal pada tahun 74 Hijrah di Madinah. Itu siapa dia? Iaitu Sayyidina Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah. Tapi kita baca hadis-hadis jarang juga. Dia banyak juga riwayat hadis sekitar 1540, tapi jarang. Biasa kita dengar Anas bin Malik, Abu Hurairah tu memang banyak lah. Aisyah, Abdullah bin Umar. Daripada Jarir ni jarang. Rupanya banyak juga dia meriwayat 1540. Man, ni hadis daripada dia.
riwayat daripada dia, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min abdihi min ghairi an yang usa min auzarihim syai'un. Sesiapa yang mengadakan, iaitu mereka atau mencipta sesuatu perkara yang tidak baik dalam Islam, baginya dosa. Dan dosa sesiapa saja yang beramal dengannya selepasnya, tanpa dikurangi dosa-dosa mereka itu sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Orang dia turunkan satu ilmu yang tak baik, contoh kan, orang pun ikut, apalah. Jadi bagi orang yang menurunkan satu ilmu yang baik, dia ngajak orang baik, orang pun ikut, alhamdulillah. Sampai yang dikatakan ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ada satu perbahasan saya dengar lah dalam radio, tak silap, cerita tentang al-ilmu yang tafa'u bih ni. Jadi ilmu yang dimanfaatkan. Jadi orang tu pun tanya lah, kalau macam tu, macam kita ni kan bukan macam ustaz-ustaz, untung lah dia tu kan, dia ngajar budak ngaji ke apa, ngajar sekolah. Jadi habis macam mana peluang orang-orang yang bukan mengajar? Jadi dia kata, ibu bapa kat rumah, dia mendidik anak dia, makan baca bismillah, makan jangan tak baca bismillah, dia kata kan. Dia ajar anak dia tu, maka itu pun termasuk juga al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat, kekal lah walaupun dah meninggal. Jadi habis kami ni cikgu matematik, macam mana pula? Dia kata cikgu yang berbebel-bebel tiap minggu bertugas tu, jangan buang sampah, awak ni sampah ni, jangan bully kawan itu, dia termasuk juga al-ilmu yang tafa'u bih. Jadi semua orang berpeluang untuk berkongsi ilmu. Jadi tak semestinya satu orang tu guru agama, ustaz. Semua orang. Mak kita kan, lebih-lebih mak kita. Apa saja yang kita buat, mak kita dah meninggal, dapat manfaat kebaikan yang kita buat. Walaupun kita tak niat pun, kita baca Quran, tak ada niat pun pahala, kita tak adalah niat ni pahala untuk mak kita, tapi kebaikan yang kita buat akan mendapat manfaat kepada ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Sebab dia lah kita pandai, kita rajin mengaji dulu masa kecil-kecil. Tapi kalau kejahatan, perkara yang tidak baik, dosa sama. Dia buat, masuk saham kita. Ada pula baru ni, satu orang bapa tu dia kena tangkap dekat Kedah dalam ladang sawit. Isap dadah dengan anak. Aduh. Bapa 52 tahun, anak 26 tahun. Dia boleh bukan dia anak dia ajar, anak dia belajar daripada bapa dia. Bapa tu belajar daripada anak dia. Selepas penceraian dia dengan isteri dia. Dia jadi tahap beras ke apa semua. Merah yang poning ni. Mikir macam mana aku isap dadah tu ajar. Dadah kita tangkap sama anak-anak. Ingatkan bapa aja anak, rupa anak bapa tu belajar daripada anak dia. Okey, habis. Sesiapa yang mengada, jadi sebab tu kita sentiasa kan cari peluang untuk ajar orang buat baik. Contohnya kita menyeru orang banyakkan selawat. Jadi kita menyeru banyakkan selawat tu, maknanya kalau boleh amallah sama-sama kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Jadi selawat ni mudah, walaupun dalam keadaan kita tak fokus, tapi selawat kita diterima. Jadi tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya dan kita sama-sama jadikan selawat ke atas Nabi SAW sebagai kita punya zikir, wirid kita. Dia sebab wirid ni, zikir ni, baca Quran pun zikir, ada selawat pun termasuk zikir selawat. Selawat yang pendek tu, yang selawat Jibril tu pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Selawat lah tu kan. Zikir selawat Jibril pun selawat sallallahu ala Muhammad. Yang kita salam tu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya selitkan kat situ, mudah-mudahan sebagai peringatan, mudah-mudahan kita beramal sama-sama. Kemudian jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu termasuk juga majlis zikir tu. Pertama, dia mengajak orang lain melalui perbuatan atau perkataannya. Atau dia menolong perkara tersebut, ajak orang lain, lepas tu dia pula tolong perkara tersebut atau perbuatan atau perkataannya menjadi ikutan orang ramai. Macam mana kan nak bagi orang ikut kita punya perkataan kita tu, orang ikut. Supaya berapa? Untuk ni lah saham. Macam orang, tapi kalau orang yang guru-guru ajar mengaji tu, Masya Allah, berapa besar dia pahala daripada kita tak kenal. Alif, ba. Dulu alif, ba, ta. Sekarang tak alif, ba, ta lah. A, ba, ta, ikra' tu kan. Daripada tak tahu huruf tu, sampai boleh baca Quran tu. Kita ni daripada tak tahu baca, tak kenal. Lepas tu guru tadika yang ajar ABC tu, dia tak ajar alif bata tapi dia ajar ABC. Manfaat kau tidak tak dapat kita baca kitab ni. Dia Rumi. Jawi orang sekarang dah tak, kita Jawi tutup dah. Macam dekat Tampin Mahilal kan, kita lama pun dah tak berabuk, tak terjual sebab orang dah ambil Rumi. Kalau kita offer pun tuan-tuan, kita baca kitab dari 2 versi, satu kitab Rumi, kitab Jawi, mana kita nak? Rumi lah, sebab Jawi ni saya matur dah. Alasan tu macam-macam lah, matur dah tak nampak kan. Padahal tenang alif. Jadi Rumi ni pun, cikgu yang mengajar Rumi ABC pun dapat pahala, sebab tu budak-budak U sekarang cari rujukan apa ABC punya huruf-huruf ABC kan. Mak yang ajar kat rumah tu semua memberi manfaat, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami hidupkan orang yang mati dan kami tuliskan apa yang mereka telah kerjakan serta kesan-kesan yang telah mereka tinggalkan. Dan ingatlah, tiap-tiap sesuatu kami catatkan dalam kitab Lauh Mahfuz yang jelas, nyata. Sesungguhnya kami hidupkan orang yang mati dan kami tuliskan apa yang telah kerjakan serta kesan-kesan yang telah mereka tinggalkan. Apa yang kita buat ditulis. Ni malaikat ada kan, rotib atid, tugas dia mencatat. Kemudian kesan-kesan yang mereka telah tinggalkan. Jadi kalau dengan sebab kita ajar anak kita, ajar orang lain ke, daripada tak pandai semayang kepada pandai semayang, betapa besar ni lah ganjaran. Mudah-mudahan Allah terima. Kesan-kesan yang telah mereka tinggalkan di sini bermaksud sesuatu yang berhubung kait dengan segala perbuatan setelah selesai dikerjakan dan orang yang mengerjakannya. 327. Maksud orang yang mengajak atau mengajar orang lain, dia akan mendapat pahala atau dosa berdasarkan pertama, apa yang diajak atau diajarkannya, dan kedua, seramai mana orang yang turut melakukan atau mengikut ajakan atau ajarannya. Oleh kerana antara perkara yang menyebabkan taubat ialah takut kepada Allah SWT sebagai kesan kenal.
iaitu ma'rifah kepadanya, maka saya akan meneruskan perbahasan ini dengan menyebut tentang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Khauf. Dalam kitab ni dia akan bahas khauf dan roja'. Takut dan harap. Khauf. Penjelasannya 328 bawah tu. Khauf. Takut kepada Allah SWT adalah buah ataupun hasil ataupun kesan daripada ma'rifah. Ma'rifah itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Faedah. 3 jenis ulama. Ulama ada 3 jenis. Pertama, ulama yang menguasai hukum hakam Allah SWT, mereka adalah ahli fatwa. Yang menguasai hukum hakam ni, ahli fatwa ni dia orang yang faqih. Kedua, ulama yang hanya makrifah kepada Allah SWT saja, mereka dipanggil al-hukama, orang yang bijaksana. Kata hukama, sebab tu kadang-kadang dalam kitab-kitab dia bukan hadis ke apa. Kata hukama, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Itu kata hukama. Jika bergaul dengan mereka, orang yang bijak, akhlak akan menjadi baik kerana hati mereka memancarkan ma'rifatullah dan asrar, iaitu rahsia-rahsia yang memancar keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ulama yang mengumpulkan kedua-dua ciri terdahulu, iaitu dia ni faqih, dia ni menguasai hukum hakam, dan dia juga orang yang ma'rifah. Ulama yang mengumpulkan kedua-dua ciri tersebut, ciri terdahulu, mereka adalah al-kubar, pembesar ulama. Jika bergaul dengan mereka akan menampakkan ahwal-ahwal, iaitu keadaan akhlak-akhlak yang terpuji. Kena campur dengan orang-orang macam ni. Kisah yang dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada yang secara lalu disebut sini, kisah satu orang yang bertaubat daripada dosa. Dia bunuh orang 99 orang dalam ni. Sebenarnya benda tu hadis. Kisah tu kisah hadis. Satu orang ni dia bunuh 99 orang. Lepas tu dia nak bertaubat. Dia pergi jumpa dengan rahib Yahudi. Tanya pendapat. Dia jawab, dia tanya, aku ni dah bunuh 99 orang. Aku nak bertaubat. Agak-agak taubat aku diterima tak? 99 orang tak terima. Marah, dia bunuh orang. Cukup 100. Lepas tu dia pergi jumpa orang alim. Tanya, aku ni dah bunuh 100 orang. Taubat aku diterima tak? Allah terima. Dia kata, tapi kau kena asing kan, kena bergaul dengan orang-orang baik-baik. Kena bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik-baik ni. Jadi kau pergi di satu kampung ni boleh kata kampung tu orang dia ramai orang baik-baik. Kalau kau nak taubat, kau jangan campur dengan geng lama lagi. Kau pergi mengantau, pergi cari ni satu tempat ni, kampung baik-baik, berkawan dengan orang yang baik-baik. Tu. Kerana jika bergaul dengan mereka, menampakkan keadaan akhlak-akhlak tu menyebabkan kita kan, dia sebut bukan saja alim hukum hakam, dia juga orang yang makrifah. Dua-dua ni dikatakan al-kubar, pembesar ulama. Dia kena campur dengan orang ni. Dengan pelakuan dia pun menyebabkan kita, dia tak cakap pun kita terikut dengan dia punya keadaan dia tu. Jadi dia pun pergi berjalan. Dalam perjalanan dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia,
Ni dalam ni yang ada cerita tu kan. Dalam dia datanglah malaikat azab dengan malaikat rahmat nak rebut, nak ambil dia punya mayat ni. Dia nak azab. Nak rahmat. Lalu datanglah satu malaikat yang menyerupai, dia pun menyerupai manusia. Jadi dia ni jadi sebagai orang tengah. Dia kata ukurlah. Sekarang ni orang ni pun nak ambil, orang ni pun nak ambil. Sekarang ni ukur mana dia punya jarak, arah ke sini ke banyak, arah yang tempat lama ni. Jadi bila dia ukur arah untuk pergi ke tempat bertaubat ni, dia dah taubat, dia nak pergi bergaul dengan satu tempat orang-orang yang baik-baik, orang soleh. Tengok tempat situ lebih banyak, hampir ke situ, maka malaikat rahmat bawa dia kan. Jadi maknanya kesan daripada pesanan orang alim tadi, nak bertaubat, kawan pun kena berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Kawan ni pun mempengaruhi juga kan. Lepas tu dia kata sini last sekali, wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu pun ada dia punya tu, panjang dia punya nota kaki dia 329 dengan menyebut tentang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 329 bawah tu Imam Al-Haddad menasihatkan, setelah bertaubat daripada dosa-dosanya sebagaimana yang telah ditunjukkan di atas tadi, hendaklah dia sentiasa meletakkan diri antara takut dan harap, rojak. Bukan raja, rojak. Khauf dan rojak. Bukan kuf kan? Kuf kasut kulit tu. Khauf dan rojak iaitu takut dan harap. Berharap agar Allah SWT menerima taubatnya dengan kurnia yang dan belas kasihannya. Ilahi stulil firdaus, Tuhanku, aku tidak layak. Dia apa maksud dia punya syair-syair tu? Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak sanggup pula menanggung siksa nerakamu. Dia mengharapkan, maknanya dia dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Maknanya di situ dia ada khauf dan rojak. Tuhanku, aku tak layak, tapi aku mengharapkan pengampunan. Rasa tak layak kan? Tapi mengharapkan pengampunan. Apa ni yang kita tengok dalam ceramah ustaz daripada Perlis? Apa ni, orang nak masuk syurga, nak masuk syurga. Ini syurga pun tak nak, neraka pun tak nak, duduk tengah-tengah R&R. Ada dia gini macam tu. Ini dia punya perasaan kan, dia punya apa, perasaan dia, feeling dia, ya Allah aku ni kan. Itulah masalah, betul lah. Orang tu buat syair dengan penuh perasaan dia, ya Allah aku ni macam kita dah termenung seseorang, Allah aku ni apalah, semayang pun tak khusyuk, tapi nakkan syurga, ya Allah. Takut tu ada, tapi mengharap, takut tak terima kan. Kita dah bertaubat, takut tak terima, tapi kita mengharapkan supaya diterima. Belajar mantik ke tak? Kalau belajar mantik dia kata apa? Tu dalam kelas tu ada rimau. Bukan rimau dalam kelas tu. Cikgu tu dia punya garang macam rimau. Itu mantik kan. Ya Allah. Khauf dan rojak, berharap agar Allah menerima taubatnya dengan kurnia dan belas kasihannya. Takut kalau-kalau Allah tidak menerima segala taubatnya kerana bimbang barangkali dia tidak melakukan taubat itu secara sempurna menurut cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tak terima.
Tapi satu ulama Syria dia datang baru ni lah kat sini kan, dia datang pondok tampil. Syekh Abdul Hadi Al-Qarsa nama dia beri kata-kata nasihat. Dia kata dua perkara kalau kita buat ni selamat. Pertama, kita bersangka baik dengan Allah, dan kedua bersangka baik dengan manusia. Maknanya bersangka baik, Allah mengikut apa yang kita sangka. Bila kita dah bertaubat, kena bersangka baik lah kan. Cuma dia kata kalau orang yang memang kena ada khauf dan rojak ni, takut dan harap. Kalau kita duk mengharap tak ada perasaan takut, nanti kita jadi macam, nanti timbul ujub pula. Kena ada perasaan takut dan harap. Sebab itu lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kita istighfar takut-takut, sembahyang kita tu tak terima kan. Jadi takut dan harap. Kalau betul-betul tu, Tuhanku, aku tidak layak, nangis tu. Kalau kita faham kan. Kalau yang tu kita faham dia sedap kan. Ilahi lasulil firdausi a'la. Tak faham sangat. Kalau kita berselayu, Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Allah tak layak. Tapi kita mengharapkan kurniaan keampunan dia, rahmat dia kan. Takut-takut kalau Allah tidak menerima segala taubatnya. Kerana bimbang barangkali dia tidak melakukan taubat itu secara sempurna menurut cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia sebagai seorang yang tidak bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dah bertaubat tapi takut tak mungkin tak sempurna kan. Seterusnya, setiap orang yang mengaku dirinya mukmin wajib secara pasti menjaga dan memelihara diri daripada segala dosa dengan betul dan secara menyeluruh. Sebab membuat dosa dan menempuh maksiat itu akan menimbulkan kemurkaan dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang demikian itu pula menjadi punca segala bala dan bencana yang akan memusnahkan manusia di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang menjadi punca. Maksiat itu menjadi punca kepada kemarau, punca kepada penyakit-penyakit ni. Kadang kita punca tu daripada maksiat, tapi kita tak nampak benda tu. Siapa yang nampak kadang-kadang para ni dia sebut ni pembesar ulama aulia ni, kadang dia tahu, dia kata minta seluruh rakyat Malaysia taubat kepada Allah SWT kerana kisah umat Nabi Musa minggu lepas yang cerita tu kan, hujan tak turun. Jadi rupanya dalam 70,000 umat Nabi Musa AS ada satu orang yang melakukan maksiat, dia tak bertaubat. Jadi nak kena clearkan dulu, minta taubat dulu, punca daripada maksiat. Manakala yang demikian itu pula menjadi punca segala bala dan bencana yang akan memusnahkan manusia di dunia dan di akhirat. Antara itu apabila telah melakukan suatu dosa, hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa itu. Tidak berazam untuk membuat dosa yang sama lagi ataupun terus melakukan dosa itu lagi selepas bertaubat dan menyesal diri atas dosa yang berlaku. Maka tak salah pun kalau kita kata ujian-ujian ni, penyakit-penyakit yang tak berhenti-berhenti yang melanda kita ni, ada punca juga daripada maksiat. Kadang setengah orang tak boleh terima. Benda tu dah memang dah tak boleh terima. Hati tu dah hitam kan, tak boleh terima. Setiap mukmin harus sentiasa bertaubat kepada Allah SWT tanpa berhenti, dan bertaubat itu harus diperbaharui pada setiap masa dan kesempatan. Jadi taubat ni bukan untuk orang dosa, memang taubat. Orang tak berdosa pun taubat juga. Mana ada manusia tak ada berdosa? Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu tentu banyak sekali. Antaranya ada yang dosa kecil atau ada pula yang dosa besar. Antara juga ada yang dosa batin dan ada yang dosa lahir. Mana ada tak ada dosa? Dia taubat ni pun kalau orang yang
Orang yang awam, hawasul hawas, dia ada. Orang awam ni mungkin dosa dia batin, zahir lah macam-macam. Tapi orang yang makom yang tinggi pun dia tetap bertaubat. Kadang-kadang dia terlalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni banyak lalai. Jadi orang yang makom yang tinggi pun taubat. Kadang-kadang dia terlalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, dia taubat. Sebab tu dalam kitab fiqh yang kitab tasawuf yang membicarakan tentang fiqh, contohnya bab puasa, ada kata puasa orang awam tak makan, tak minum. Bagi dia itulah dia punya puasa. Jadi hawas, tak makan, tak minum, dia jaga anggota dia, tak ngumpat, tak melihat benda-benda yang haram. Kalau dia melihat ke dia mengumpat pada dia, batal puasa dia. Tapi orang yang hawasul hawas, dia makan, dia tak puasa, dia puasa, dia tak makan, tak minum, dia jaga anggota dia, jaga mata dia, kemudian dia jaga hati dia daripada jangan lalai daripada mengingati Allah. Kalau dia lalai pada dia, habis, rosak pahala puasa tu. Macam tu. Begitulah taubat. Jadi maknanya taubat ni bukan untuk orang yang berdosa saja. Kalau satu orang tu dia merasakan dia tak berdosa pun, dia taubat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau orang tu merasakan diri dia baik pun, itu satu dosa dah. Ni kita pula, kita rasa saya hari ni tak ada rasa. Aisyah kata itulah dia telah melakukan kejahatan. Antaranya juga ada yang dosa batin dan ada dosa zahir. Dosa zahir ni dosa yang orang nampak ni lah. Dosa batin ni yang dalam hati ni lah. Ada kalanya seorang itu berdosa kerana dia cuai, tidak mahu menuntut ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang dosa dan pahala. Orang tak nampak, tak menuntut ilmu tu berdosa. Ilmu yang wajib dituntut ni 3 lah: tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi dosa pahala, dan tasawuf membicarakan dosa pahala. Buat ujub ni berdosa, dengki ni berdosa. Ada kala seorang itu berdosa kerana dia cuai, tidak mahu menuntut ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang dosa, pahala, sah tak sah. Orang tak nampak benda tu berdosa, tak pergi majlis-majlis ilmu. Ustaz-ustaz mengajar kan bab solatnya, lepas tu bab Al-Quran ni, tak kira, sebab dia melibatkan sah tak sah nanti kita punya amalan, dosa tak dosa. Tidak takkanlah Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, menuntut ilmu tu wajib. Setiap orang Islam. Adapun ataupun mungkin sekali dosa itu ada pendahuluan dan sebab-sebab yang berkait dengan ilmu pengetahuan dan pilihan diri. 330. Wallahu a'lam tu pun wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu pun dia ada dia punya tu. Dia punya nota kaki syarah dia tu. Keutamaan taubat. Banyak-banyaklah bertaubat kerana ia mempunyai banyak keutamaan untuk orang yang selalu melakukan. Termasuklah sebab untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada orang yang suka selalu bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat. Surah Al-Baqarah. Sebab untuk mendapat kejayaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu berjaya. Banyak-banyakkan bertaubat. Menyesal tu bertaubatlah. Menyesal tak nak ulang lagi. Sebab tu istighfar ni kelebihan dia, istighfar ni mohon keampunan kepada Allah ni kelebihan dia sama macam selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kan, orang yang rezeki dia berat, banyak kan istighfar. Lepas tu pahala jangan cakap lah kan. Tapi maknanya bagi orang yang hati sempit,
dada sempit, risau, istighfar. Maka istighfar itu adalah lafaz mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebesar-besar ataupun sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi itu. Kalau doa pula, dia punya penghulu bagi doa ni tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu dia punya merangkumi semua dunia akhirat, apa yang kita doa dia terkandung dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lagi satu, kita cubalah tambah sikit top up dalam amalan kita lepas sembahyang, selepas baca tahiyat akhir tu, sebelum salam tu kita tambah lagi dengan doa yang Nabi ajar kepada sahabat, Allahumma a'inna ala zikrika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tambahlah, kita dulu kita mungkin tak baca, tapi dah peringkat umur macam ni kita tambah lagi sikit. Macam ni? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebab untuk mendapat kejayaan bagi orang taubat ni, dia antara sebab berdasarkan ayat Quran. Sebab diampun dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya serta memaafkan kejahatan-kejahatannya. Tanya pendapat orang pun orang tak boleh nak ni pun. Saya ni macam ni Allah terima tak? Dialah yang menerima taubat hamba-hambanya serta memaafkan kejahatan-kejahatannya. Jadi jangan putus asa. Tanda-tanda orang tu tidak dia berpegang kepada Allah SWT bila dia tersalah, cepat-cepat dia mohon ampun, cepat-cepat dia bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataban. Dan siapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Apa dia amal soleh? Banyak amal-amal soleh. Baca Quran, amal soleh. Sedekah, amal soleh. Buat baik dengan jiran, itu amal soleh. Semua amal soleh. Suratul Asr tu ringkas pendek, tapi surah tu wal asr demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sebab masa manusia rugi kan. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang kafir memang rugi kan. Dunia untung, akhirat rugi. Illal ladzina amanu, orang beriman, bukan setakat beriman, wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi berpesan-pesan dengan kesabaran ni apa maknanya? Maknanya kalau kita orang ditipu musibah, memang kita kena pesan kat dia sabar. Pesan-pesan dengan orang sakit, sabar haji, sabar. Mana ni ujian, sabar. Kena pesan tentang sabar. Ada masalah, mungkin ada orang cerita saya masalah anak, sabar. Kau bolehlah sabar. Saya ni yang tak, nanti bila turn kita pula orang akan ingatkan kita sabar. Kan? Dah memang Allah suruhnya tu kan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab untuk mendapat keampunan dari rahmat Allah. Ni yang nombor 4. Sebab masuk syurga dan selamat daripada siksaan neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'an. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, dan mereka akan masuk syurga dan mereka pula akan dikurangkan pahalanya, tidak dikurangkan pahalanya sedikit pun. Orang yang bertaubat ni Allah terima taubat dia, dosa delete. Kalau kita tayat tu delete, tak ada dah.
Sebab untuk mendapat keampunan dan rahmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Dan orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Walaupun dia dulu jahat makan babi kat Singapura punya cerita, orang Melayu Singapura punya cerita yang ni muka kan tatu sampai kat muka tu, tapi bila dah dia bertaubat, dah kembali kepada fitrah, kan? Maka kalau Allah terima taubat dia, maka terapa dosa dia? Kita lah yang pandang serong. Oh jahat. Saya tengok di Singapura Melayu dia pun dah tatu tu dah jadi satu normal Melayu kan. Indonesia pun kalau tengok dalam dia punya yang dah taubat ni pakai serban, tapi dia tak boleh nak hilang lah dia punya tatu tu sampai kat sini. Tak kan segi dia punya kalau dia kan ilmu dia apa semua, tapi kita lah pandangan kita, orang kita kan jangan kita tengok carilah lain tu takut fitnah kan. Tapi kalau bab nak menilai tu kadang-kadang kita ni sebab su'uzon, bersangka buruk kan, kita bersangka buruk. Dua yang kita ada benda ni selamat kita, bersangka baik dengan Allah dan bersangka baik dengan manusia. Tapi bersangka baik ni, kalau kata khauf dan rojak ni, takut dan harap, bila orang tu sampai tahap dah nazak, dia takut ni kena dia kena banyakkan harap. Dia kena banyak mengharap. Jangan banyak takut pula. Dia dah sampai tahap dah nazak ni, tak ada lah saya ni, tak ada lah. Tak, dia kena banyak mengharap, ya Allah aku mengharapkan kau terimalah aku, kena banyak mengharap. Masa kita sekarang ni kita kena ada khauf dan rojak, ada takut dan harap. Tapi bila sampai masa dah dalam keadaan kita dah ujung kan, kena banyak harap. Kalau kita banyak khauf nanti kita akan jadi ni lah, tak jumpa orang pun tak nak, saya tak ada. Dia bersangka dah. Sebab kejahatan digantikan dengan kebaikan. Allah SWT berfirman, wa may yaf'al zalika yalqa athama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang itu Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini kelebihan bagi orang yang bertaubat, keutamaan, kebaikan, kelebihan orang yang bertaubat. Allah gantikan kejahatan dengan kebaikan. Sebelum ni dia jahat, dia taubat, Allah gantikan dengan kebaikan. Yang ketujuh, sebab mendapat berbagai kebaikan, Allah SWT berfirman, fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Oleh itu jika kamu bertaubat, maka itu lebih baik bagi kamu. Allah SWT juga berfirman, fa in yatubu yaku khairul lahum. Oleh itu jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Yang ke-8, sebab mendapat keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin
fasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, kecuali orang yang bertaubat dan memperbaiki amalan mereka dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah serta ikhlas mengerjakan agama mereka kerana Allah, maka kerana itu ditempatkan bersama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan orang yang beriman itu pahala yang amat besar bagi orang yang bertaubat sebelum mati sempat bertaubat. Mudah-mudahan. 9, sebab turun keberkatan dari langit dan bertambah kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya supaya dia menghantarkan hujan yang lebat kepadamu serta menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu yang sedia ada, dan janganlah kamu berpaling kepada orang yang berbuat dosa. 10, sebab didoakan keampunan dan lepas daripada api neraka oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia letak poin-poin ni semua ada dia punya dalil daripada Al-Quran. Sebab keutamaan bertaubat ni, mendapat kebaikan, turun rahmat, dapat pahala besar, masuk syurga, semua adalah berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Malaikat yang memikul arash dan malaikat yang dikelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya serta mereka memohon ampun bagi orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta menurut jalanmu dan peliharalah mereka itu daripada azab neraka. 11. Perkara yang disukai yang diridai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah hendak menerima taubat kamu sedang orang yang menurut hawa nafsu bermaksud supaya kamu menyeleweng dengan penyelewengan yang besar bahaya. Lihat hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik riwayat Imam Muslim dahulu yang menyebut bahawa Allah SWT lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi gembiranya seorang hamba yang bermusafir dengan kenderaannya sehingga sampai ke sebuah negeri yang gersang. Allah lebih gembira daripada satu orang, melebihi gembira seorang hamba yang musafir sampai satu negeri yang gersang, air tak ada, lepas tu dengan dia punya kenderaan dia pun hilang, kan, dalam keadaan tiba-tiba kenderaan dia jumpa balik, lepas tu jumpa lah tempat minum. Macam mana keadaan orang tu, daripada tengah down, tiba-tiba benda tu Allah jumpa balik binatang tenggangan dia, lepas tu ada tempat untuk dia minum. Seronok, mesti seronoknya, tapi Allah lebih gembira terhadap taubat hamba-Nya melebihi daripada orang yang kehilangan satu tiba-tiba hilang, jumpa. Sebab hati bercahaya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-radu allazi zakara Allah wa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang hamba bila melakukan satu kesalahan maka diletakkan dalam hatinya satu titik hitam. Kita buat dosa, titik hitam. Buat dosa, titik hitam. Buat dosa, titik hitam. Lama hati tu hitam. Bila hati tu hitam, buat dosa dah tak ada rasa apa-apa. Sebab tu kata Imam Ghazali, orang yang hati dia dah mati, hati tu dah mati, dah hitam penuh, bila dia melakukan dosa, dia tak rasa apa-apa, kan? Tapi kalau orang yang hati dia hidup, bila dia melakukan dosa, dia rasa Allah salahnya. Terlewat semayang pun rasa Allah
tuan rabuk rasa bersalah. Tapi orang yang dah hati tu dah keras, dia tak semayang pun relax. Mana tu? Boleh Jumaat lah. Oh, Jumaat. Dia relax ke? Kan? Tak rasa malu, tak rasa bersalah. Mana tu? Dia pula boleh. Kita pula malu tengok dia. Seorang hamba bila melakukan satu kesalahan, maka diletakkan dalam hatinya satu titik hitam. Bila dia meninggalkan istighfar taubat, hatinya dibersihkan. Hati itu percaya bila dah bersih. Bila dia kembali melakukan maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga tutup hati dia. Itulah disebut ar-ra'd, yang Allah sebutkan dalam firman yang sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Allah. Dosa titik. Seperti orang yang tidak berdosa. 13. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "At-taibu min zahabi kaman la zamba lahu." Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak ada dosa padanya. Jadi maknanya kalau orang tu dah bertaubat, Allah terima taubat dia, memang delete. Macam orang tak ada dosa. Bukannya benda tu akan dah taubat tapi akan dibaca balik. Tak ada, dah delete. Macam kita delete WhatsApp, dah delete. Kalau mana pula macam dah habis, dah tak ada, dah delete. Istighfar dalam rangka untuk bertaubat, istighfar adalah sangat dituntut sekali. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan, malah menggalakkan kita untuk beristighfar. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallahu wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, dia zalim diri sendiri. Kita melakukan maksiat itu sebenarnya kita menzalim diri sendiri. Mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun Allah. Dia ingat balik, Allah, aku ni zalim dengan diri aku sendiri. Banyak dosa-dosa yang aku buat. Maka dia ingat, dia pun mohon ampun akan dosa mereka, dan tiada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedangkan mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepadaku, pada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Dia Maha Pengampun. Allah Ghafur. Mohonlah ampun, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim." Dan dalam kau mohon ampun kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menginaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, dan saya akan dapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kalau orang minta pandangan kita, dia cerita kejahatan dia, maka kita cakap, minta istighfar, mohon kepada Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa. Banyak kan orang cerita meluahkan dia punya kesalahan-kesalahan dia, kadang dia pun risau. Jadi kita beri semangat, kata minta ampun. Allah tu Maha Pengampun. Kan? Macam mana Malaysia ni tatu tak tatu ke? Jadi macam tanya orang yang jahil, senang dia jawab. Tak ada lah kau ni. Sebab tu berlaku pada zaman yang satu orang taubat tu kan. Tanya rahib Yahudi, aku dah bunuh 90 orang. Tak ada lah ni, tak ada. Habis. Dia tala seorang lagi, cukup 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya ia sangat-sangat menerima taubat. Saya baru ni saya tengok ada satu kisah penjenayah yang masuk penjara paling lama dalam YouTube tu lah. 39 tahun ke apa. Dia masa zaman muda dia kat Kedah. Dia samun bersenjata. Last kali dia kena
Dia masuk keluar, last sekali dia kena, dia samun senjata kilang padi, pedang. Lepas tu dia keluar penjara, tu dia cerita lah. Daripada dalam tu lah, ngucap pun tak pandai masa zaman ni kan, bujang-bujang tu. Daripada situlah dia belajar mengaji, dia kata kan. Bila dia keluar tu, kehidupan dia tu yalah surau, dia lah jadi ni. Kalau ikut daripada muda dia tu, keluar masuk dia kan, ngucap pun tak pandai. Jadi maknanya kalau Allah nak pilih orang tu jadi baik, pandangan manusia ni jangan ikut pandangan manusia. Wah tu penjenayah. Jadi kalau dia tanya kita kata tu lah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ucapkanlah tasbih memuji Tuhanmu, mintalah ampun kepada dia, minta ampun. Cumanya syarat-syarat taubat tu kalau dengan manusia. Yang lepas tu ada cerita tentang kalau dengan manusia ni dia pernah menuduh qazaf ni kan, dia kena minta maaf balik. Jadi had qazaf tu, hukum orang yang menuduh, dia tuduh orang perempuan ni baik, orang yang baik, suci apa semua, dia tuduh berzina. Jadi orang yang kena tuduh ni, dia punya had dia qazaf ni kena 80 rotan. Kena hukum qazaf, tuduh orang berzina, orang baik-baik berzina. Daripada Sayyidina Rifa'ah Al-Juhni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha yuhmilu hatta iza zahaba minal laili nisfuhu aw sulusahu qala la yas'alanna ibadi ghairi man yad'uni astajib lahu man yas'alni u'ti man yastaghfirni aghfir lahu hatta yatlu'al fajr. Sesungguhnya Allah akan memberi tangguh sehingga berlaku pada setengah atau sepertiga malam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidaklah hamba-hambaku memohon kepada selain daripadaku, maka siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan kepadanya, dan siapa yang meminta kepadaku aku berikan kepadanya, siapa yang mohon keampunan kepadaku aku ampunkan sehingga terbit fajar. Masya-Allah, Allah offer kita. Wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Doa, Allah suruh kita doa, Allah janji Allah akan perkenankan. Mustahil Allah bersifat dengan mungkir janji. Jadi doa, kalau ada salah minta ampun. Doa ni terbagi, dia punya cara, Allah perkenankan doa kita dengan 3 cara. Pertama, Allah bagi apa yang kita minta. Yang kedua, yang kita minta tu tak dapat, tapi Allah tukar dengan cara Allah tolak bala ke atas kita ni. Kita tak kena bala. Kadang-kadang kita tak perasan, naik motor, kulit-kulit, naik kereta semua kan, kita selamat daripada bala bencana. Mungkin asbab daripada doa yang kita minta. Kita minta doa lain. Ya Allah, naklah baby yang last ni lelaki. Ya dapat perempuan. Nak lelaki perempuan. Allah tak perkenankan doa dia. Sampai tutup kilang, tak dapat anak lelaki. Contoh. Tapi kita selamat cara lain. Bala Allah tolak. Dan yang ketiga, Allah perkenankan doa kita dengan cara Allah beri ganjaran kebaikan dalam syurga. Habis tugas kita doa dia. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Nabi SAW sabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali sehari semalam. Jadi sudah dijelaskan daripada yang lepas, Nabi SAW bertaubat kepada Allah bukan bermaksud Nabi melakukan dosa. Nabi tidak ada dosa, maksum. Tapi Nabi bertaubat mohon keampunan atas kesalahan yang mana kesalahan yang tidak berdosa. Takut nanti kalau kita tak ni kan jadi pertikaian pula. Nabi pun
mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Kata Nabi maksum, tapi kenapa Nabi mohon taubat? Pertama, Nabi sendiri atas, tidakkah bila Aisyah tanya kepada Nabi, Nabi kata, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, kan? Walaupun tak ada dosa, tak boleh aku bersyukur dengan cara semayang pun sujud kami lama, berdiri lama. Mohon ampun atas kesalahan, bukan atas dosa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Imam Al-Haddad, wallahu a'lam. Kita sambung akan datang insya-Allah 359. Dah terlajak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.